Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi pembelajaran kita unit 3 yang bertajuk Jumaat Penuh Berkat. Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Maknanya hari Jumaat ni hari yang sangat hebat. Kerana hari Jumaat ni Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala jadikan hari kiamat pada hari Jumaat. Hebatnya hari Jumaat. Dan siapa yang mati pada hari Jumaat pun ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Nabi SAW sebut. Bahkan hari Jumaat ni lebih mulia daripada hari Raya. Kita seronok hari Raya. Tapi sebenarnya hari Jumaat ni lebih hebat lagi, tinggi darjatnya pada berbanding dengan hari Raya biasa tu. Raya Cina apatah lagi tak ada apa dah. Maknanya Raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Sebab tu kalau hari Raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha jatuh pada hari Jumaat, maka hari itu dipanggil hari Raya Kubra. Raya yang besar, yang agung. Pernah pergi sembahyang Jumaat tak? Pernah. Apa tak pergi, khususnya orang lelaki, kesian dia. Boleh pergi lepas ni belajar. Sekarang PKP tak boleh lah pergi dah. Baik. Apa benda solat Jumaat? Solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Sembahyang mesti hari Jumaat, mesti 2 rakaat dan buat secara berjamaah. Bila waktunya? Waktu zuhur. Buat waktu asar tak panggil sembahyang Jumaat. Buat waktu subuh tak panggil sembahyang Jumaat. Buat 4 rakaat tak panggil sembahyang Jumaat. Buat seorang-seorang di rumah 2 rakaat pun bukan solat Jumaat. Dan mesti dimulai dengan 2 khutbah. Yang kamu datang tu, orang tengah baca khutbah tu. Maka itulah nama dia solat Jumaat. Tak cukup syarat ni, tak cukup perkara ni, maka tak dipanggil sebagai solat Jumaat. Dia buat semua tapi buat hari Senin. 2 rakaat waktu zuhur, ramai-ramai, dahulu 2 khutbah. Tapi hari Senin, maka tak bagi solat Jumaat. Berat. Jangan kita nak merepek-repek buat lain apa Nabi ajar. Takut apa yang kita buat tu fahuwa raddun, kata Nabi, ditolak. Siapa? Mana kita tahu tentang sembahyang Jumaat ini? Dalam Quran ada sebut. Tengok sini dalam surah Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Baik, ini ayat Quran cerita tentang wajib ataupun suruhan untuk kita pergi solat Jumaat. Apa hukum kita menunaikan solat Jumaat? Hukumnya adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain? Maknanya wajib atas setiap individu lelaki Muslim yang Islam. Maknanya kalau orang perempuan wajib tak? Tak wajib. Kerana orang perempuan ni baiknya sembahyang di rumah. Orang lelaki ni afdalnya, sebaiknya sembahyang di masjid. Yang Islam, Lin Chong Wei tak kena sembahyang. Pung Kok Kiong tak kena sembahyang. Ar-Rumugum, anak lelaki Mutusam, tak kena. Sebab dia bukan Islam. Yang cukup syarat. Lelaki Islam dan mesti ada syarat-syarat yang menyebabkan dia wajib menunaikan solat Jumaat. Kenapa pentingnya sangat kita nak menunaikan solat Jumaat ni? Kerana kalau kita solat Jumaat, nampak bersatu padunya orang Islam ni pada hari Jumaat. Bayangkan kalau kita tak ada solat Jumaat, tak wajib.
Ada kita nak pergi masjid? Tak ada. Tunggu raya je kot. Ya, kita tengok apa benda yang berlaku pada hari Jumaat. Mungkin yang tak pernah pergi tu, kita tengok. Bila kita sampai di masjid, bila masuk je waktu, yang pertama, azan pertama. Ada Tok Bilal akan azan macam biasa. Menunjukkan masuknya waktu solat fardu zuhur. Orang lelaki sembahyang Jumaat di masjid, orang perempuan sembahyang zuhur di rumah. Zuhur macam biasalah 4. Kamu pun, kalau kamu tak boleh pergi masjid, alhamdulillah, maka kamu sembahyang di rumah. Sembahyang Jumaat ke? Tak. Sembahyang zuhur 4 rakaat macam biasa. Lepas habis azan pertama, kamu pun bangun sembahyang sunat qabliyah namanya. Kemudian Tok Bilal akan naik ke atas mimbar dan dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Tok Bilal akan azan kedua. Bila? Selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Kemudian lepas Tok Bilal azan kali yang kedua, apa buat? Khatib membaca khutbah pertama. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Itu khutbah pertama. Habis baca khutbah pertama, khatib akan duduk sebentar selepas membaca khutbah pertama habis. Kerana kita wajib mendengar ataupun wajib khatib membaca 2 khutbah. Dia dah duduk, dia bangun semula. Bangun menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Biasanya khutbah kedua ni pendek sikit. Siapa pakai tidur belaka dah. Janganlah tidur. Habis baca khutbah yang kedua, dia pun turun daripada mimbar dan Tok Bilal pun akan melafazkan iqamah untuk menunjukkan mendirikan waktu solat. Dah sampai. Semasa membaca khutbah, khatib disunatkan berdiri di tempat tinggi dan memegang tongkat. Tengok nampak tu imam dengan tongkat di belah kanan. Apa hukumnya? Sunat. Dan ni atas mimbar. Apa hukumnya? Sunat. Baik, bila kita dah Tok Bilal qamat, kita pun berdiri. Kemudian nak semayang. Apa nak perlu kita buat? Bila kita nak semayang, mula-mula kita kena niat. Macam mana lafaz niat dia? Jom kita tengok dekat sini. Lafaz niat solat Jumaat. Ikut Ustaz baca ya. Usalli fardal Jum'ah rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Hafal niat ni. Pastikan ingat. Inilah lafaz niat yang kita kena baca ketika mana kita nak semayang. Ini lafaz niat. Adapun niat di dalam hati ketika takbir, mesti awak ingat semayang Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu di dalam hati kita. Baik, boleh ingat semua ya? Pastikan hafal. Doa pula. Apa? Lafaz niat solat Jumaat tadi. Kalau tak ingat bahasa apa itu, dalam hati kita pun kita ingat ketika takbir, aku semayang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Pun dah memadai dah. Baik. Bila tengah dengar khutbah ni, untuk imam baca khutbah, apa kita nak kena buat? Bila imam baca khutbah, kita kena diam dan dengar apa yang Tok Khatib tadi baca. Janganlah kamu tidur, janganlah usik kawan, janganlah buat macam ni, atas kapet tu dia main telefon, main game belakang lagi tu, main game ni. Ni semua ni orang yang tidak beradab. Maka siapa yang tak beradab, siapa yang bercakap ketika mana orang baca khutbah, maka sia-sialah pahala dia mendengar khutbah. Rugi saja. Kita bila dengar khutbah dapat pahala sepatutnya, tapi pasal kita tak jaga adab, maka faqad lagha, maka sia-sialah khutbah ataupun kita mendengar khutbah tersebut. Baik. Cukup sekadar tu, semoga kita mendirikan salat fardu Jumaat pada hari Jumaat. InsyaAllah.
Akan datang kita nak tengok tentang bagaimana rukun dan syarat untuk kita menunaikan salat fardu Jumaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat latihan ya.